الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Oleh itu kerjakanlah salat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihanlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang membenci engkau dialah yang terputus, iaitu dari mendapat sebarang perkara yang diingininya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah sekalian, di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan, kemuliaan, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan berusaha bersungguh-sungguh mematuhi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan menjauhi segala yang dilarang. Semoga kita tergolong dari kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basarahu alladhi yubsiru bihi, wa yadahu allati yabtashu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in sa'alni la'u'tiyannahu, wa la in ista'adani la'u'izannahu." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya, yaitu dalam Islam. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan yang dianjurkan oleh Islam, sehingga aku pun mencintainya. Lalu jika aku telah mencintai seseorang hambaku, maka aku akan selalu membimbingnya dalam pendengarannya, membimbingnya dalam penglihatannya, menuntunnya dalam perbuatan tangannya, dan meluruskan dalam langkah kakinya. Jika dia memohon kepadaku, maka aku akan penuhi permohonannya, dan jika dia meminta perlindungan kepadaku, maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sekarang ini kita berada pada hari-hari 10 awal Zulhijjah 1435 Hijriah. Hari ini merupakan hari ke-8 bulan Zulhijjah. Antara kelebihan bulan Zulhijjah seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada suatu hari pun amalan kebaikan padanya mempunyai kelebihan mengatasi hari-hari 10 Zulhijjah ini. Oleh kerana itu, perbanyakkanlah padanya tahlil, takbir dan tahmid." Menyadari kita masih lagi mempunyai hari-hari berbaki dalam mengejar kelebihan, dalam mengejar kelebihan 10 hari awal Zulhijjah pada tahun ini. Marilah sama-sama kita melakukan amalan-amalan sunat yang mempunyai kelebihan dan ganjaran yang banyak, sebagai balasan, bekalan untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada hari pertama sehingga hari ke-9 bulan Zulhijjah, kita dituntut memperbanyakkan takbir dan tahmid kepada Allah, berpuasa pada hari-hari tersebut atau sekadar kemampuan kita, terutamanya pada hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah.
sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Syiamul yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanah allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa pada hari Arafah ini, aku mengira Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Riwayat Imam Muslim. Di samping itu, kita dituntut memperbanyakkan amalan-amalan pada malam hari raya Idul Adha, seperti membaca Al-Quran, mendirikan salat-salat sunnah, berqiyamul lail dan bertahajud, bertaubat memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala, berzikir membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam dalam kehidupan kita. Muslimin mukminin yang dikasihi sekalian, adapun pada pagi 10 Zulhijjah kita dituntut untuk melakukan amalan-amalan seperti berikut. Yang pertama, mandi sunat Idul Adha pada harinya. Yang kedua, memakai pakaian baru dan bersih sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memakai haruman dan wangian yang menyenangkan. Yang keempat, sunat menjamah makan minum selepas selesai salat sunat Idul Adha. Yang kelima, menggunakan jalan berbeza sewaktu pergi dan pulang dari masjid adalah lebih afdal dengan berjalan kaki jika masjid tidak terlalu jauh. Yang keenam, bertakbir, tahmid dan tahlil bermula dari malam 10 Zulhijjah hingga terbenam matahari pada 13 Zulhijjah. Yang ketujuh, mendirikan salat sunat Idul Adha dan mendengar khutbah dengan penuh penghayatan. Yang ke-8, melakukan ibadat korban dengan menyembelih haiwan ternakan seperti unta, lembu, kerbau, biri-biri atau kambing. Ianya boleh dilakukan selama 4 hari bermula 10 Zulhijjah, iaitu pada hari raya dan pada hari tasyrik, iaitu 11, 12 dan 13 Zulhijjah, kerana bertaqarrub untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tiada sesuatu amalan anak Adam di hari nahar, iaitu hari raya korban, yang lebih disukai Allah Subhanahu wa taala selain menyembelih haiwan korban. Sesungguhnya haiwan itu akan datang pada hari kiamat sebagai saksi dengan cukup segala tubuh anggota, cukup bulunya, tanduk dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya darah haiwan korban telah terletak pada suatu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum mengalir ke tanah. Kerana itu berbahagialah dirimu dengan segalanya. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Hakim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات واستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad mengenai peredaran anak-anak bulan. Katakanlah, peredaran anak-anak bulan itu menandakan waktu-waktu, yaitu urusan dan amalan manusia, khasnya ibadat haji, dan bukanlah perkara kebajikan kamu memasuki rumah dari bahagian belakang ketika kamu berihram. Akan tetapi kebajikan itu ialah perbuatan orang yang bertakwa. Dan masuklah ke rumah kamu
melalui pintunya, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya. Surah Al-Baqarah ayat 189. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minuna ittaqullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemuncak ibadat haji adalah melakukan wukuf di Arafah walaupun cuma sedetik. Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dalam kitab I'anatul Talibin li Syarifatul Mu'in berkata, rukun ibadat haji yang kedua ialah wukuf di Arafah, yaitu menghadirkan diri di mana-mana bumi Arafah walaupun cuma sedetik berada di Arafah, sama ada dia berada dalam keadaan tidur atau berjalan, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Memandang umat Islam di Malaysia telah ditetapkan berdasarkan kepada ru'yah dan hisab. 1 Zulhijjah 1435 Hijrah jatuh pada 26 September 2014 Masihi, bermakna 9 Zulhijjah 1435 adalah jatuh pada 4 Oktober 2014, iaitu hari Sabtu. Berbeza dengan negara Arab Saudi, 9 Zulhijjah adalah pada 3 Oktober 2014 hari Jumaat. 9 Zulhijjah adalah hari jamaah haji melakukan wukuf di bumi Arafah. Bagi umat Islam yang tidak berkesempatan menunaikan ibadat haji, kita disunatkan berpuasa pada hari wukuf 9 Zulhijjah. Sehubungan dengan itu, kita sebagai umat Islam di Malaysia yang mampu dan ingin merebut ganjaran pahala untuk berpuasa sunat pada 9 Zulhijjah, bolehlah berpuasa sunat pada 4 Oktober 2014, hari Sabtu, iaitu hari esok. Perkara ini telah ditetapkan seperti yang diputuskan oleh Mesyuarat Majlis Raja-Raja Melayu kali ke-167 yang telah bersetuju menggunakan pakai kaedah ru'yah dan hisab berdasarkan imkanul ru'yah dalam penempatan hari raya Idul Adha di negara ini. Sebelum itu kita cuma berpandukan perisytiharan hari wukuf oleh Kerajaan Arab Saudi berdasarkan keputusan Majlis Fatwa Kebangsaan dalam muzakarah kali ke-30 pada 20 Ogos 1992 menyatakan kaedah penetapan Idul Adha di Malaysia yang berdasarkan tarikh dari wukuf di Arafah dipindah kepada kaedah ru'yah anak bulan Zulhijjah, kepada kaedah ru'yah anak bulan Zulhijjah lebih sesuai diamalkan di negara ini. Sidang Jumaat sekalian, tidak ada nas yang menjelaskan bahawa hari raya Idul Adha dan puasa sunat hari wukuf di Malaysia perlu mengikut pengisytiharan hari wukuf di Arafah. Perbezaan mutlak dan jarak antara Malaysia dan Arab Saudi menyebabkan umat Islam di Malaysia tidak boleh mengikut keputusan ru'yah Arab Saudi. Keputusan hari raya Idul Adha dan puasa hari wukuf ditentukan oleh berdasarkan keputusan ru'yah awal Zulhijjah pada 29 Zulqa'dah. Umat Islam di Malaysia perlulah mengikut keputusan ru'yah di Malaysia dalam menentukan hari untuk menyambut hari raya Idul Adha dan puasa sunat hari Arafah. Perkara ini bertepatan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kamu melihat hilal Zulhijjah dan di kalangan kamu yang mahu berkorban, maka hendaklah dia, yaitu orang yang hendak melakukan korban itu, jangan membuang rambut dan kukunya. Riwayat jamaah kecuali Imam Bukhari. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aslih dhata bainihim wa alif baina qulubihim waj'al fi qulubihim al iman wal hikmah wa thabbithum ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izz al islam wal muslimin. Allahumma ansur al islam wal muslimin. اللهم انصر الدعاة والمجاهدين.
اللهم دبر الكفرة والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم بقدرتك وقوتك يا رب العالمين. اللهم وفق سلطان نزل المعز للشه ابن المرحوم سلطان أزلم محب للشه المغفور له بما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله